Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu rasulillah wa syarral umuri muhdasatuhah wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syazza finnar. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kita masya-Allah di penghujung Ramadan ini, 29 Ramadan ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam keselamatan dan kesejahteraan. Boleh kita menyempurnakan Ramadan ini mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang, dengan keampunan dan dengan kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah nanti kita jumpa pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khatimah, dan juga nanti kita duduk dalam surga bersama orang-orang yang mulia, baginda Nabi, salafus saleh, orang-orang siddiq dan orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan mengkhatam pembacaan kitab Haula ila tamassuhumun nar. Orang-orang yang tak disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ditulis oleh Syekhuna, tuan guru kita Al-Fadil Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang orang-orang yang selamat dan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, bahkan tak tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara mereka yang tak tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, ini adalah kuliah yang last, masya-Allah, untuk Ambo, slot yang last untuk Ambo pada bulan Ramadan ini bersama dengan Yayasan Budi Ihsan, di mana tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, Yayasan Budi Ihsan ini adalah satu yayasan NGO yang bergerak dalam kebajikan, di mana membantu menolong para asnaf, orang-orang yang perlukan bantuan dan pertolongan, tak kira suku, agama, bangsa dan keturunan. Insya-Allah semuanya sama-sama mendapatkan bantuan, yang mana bantuan-bantuan ini adalah hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak daripada Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhumah, yang mana pada perjumpaan terdahulu ambo dah cerita macam mana Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As ini adalah antara sahabat Nabi yang diberi kebenaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan hadis-hadis yang diriwayatkan, yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau punya satu kitab yang dinamai kitab itu dengan nama As-Sahifah As-Sadiqah.
di mana hadis-hadisnya itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala banyak dimuatkan dalam kitab Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Di mana satu masya-Allah tabarakallah, satu perkara yang perlu kita semua tahu, masya-Allah tabarakallah, Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As ini dia selisih umur dia dengan bapa dia itu Sayyidina Amr ibn al-As itu hanya 12 tahun sahaja. Maknanya bapa dan mak dia menikah pada usia muda, dalam usia 10 ataupun 11 tahun. Dan ini ada satu kebiasaan yang memang biasa pada ketika itu. Sehingga Masya Allah tabarakallah, ramai antara sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang menikah muda. Masya Allah tabarakallah, antaranya seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan isteri beliau, dan begitu juga Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha juga menikah dalam usia muda dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang mencerita macam mana sahabat-sahabat, orang-orang di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah di usia muda. Jadi tak timbul persoalan, tak timbul kekeliruan, masya-Allah tabarakallah, tentang riwayat yang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu katanya kan sebenarnya bukan nikah pada umur 6 tahun dengan baginda Nabi, tapi 16 tahun. Tidak seperti itu keadaannya. Sebab memang adalah kebiasaan bangsa Arab ketika itu yang mana mereka menikah di usia yang muda. Kalau kita nak menafikan riwayat Sayyidah Aisyah, bermakna kita akan menafikan juga beratus riwayat yang lain mencerita tentang sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menikah di usia di umur yang muda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wa saqahu ma'an hatta yaghwiyahu ba'adahu Allahu 'anin nari sab'a khanadiqa bu'da ma baina khandaqaini masiratu 500 sanah." Man at'ama akhahu khubza, sesiapa yang memberi makan saudaranya akan roti, hatta yushbi'ahu, sehingga dia kenyang, wasaqahu ma'an hatta yaghwiyahu, memberinya minum air sehingga dia puas, hilang dahaga. Di sini dalam hadis ini tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah mencerita tentang satu amalan yang mana amalan ini masya-Allah tabarakallah sungguh amalan yang begitu mulia. Kita memberi pertolongan, kita memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlukan bantuan dan pertolongan. Yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini secara khas tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita memberi bantuan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang cukup untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi makan sehingga kenyang, bagi minum sehingga puas, Allah Subhanahu wa taala ba'adahu Allahu 'anin nari sab'a khanadiq. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia daripada neraka sebanyak 7 parit. 7 parit dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan kata masuk dalam neraka, dekat atau hampir dengan neraka pun tidak. Masya-Allah tabarakallah. Bu'du ma baina khandaqaini masiratu 500 sanah. Jarak antara 2 parit itu adalah jarak perjalanan 500 tahun. Maknanya daripada parit
1 ke parit 2, 500. Parit 2 ke parit 3, 1000. Parit 3, parit 4, 1,500. Parit 4, parit 5, 2,000. Parit 5, parit 6, 2,500. Parit 6, parit 7, 3,000. 3,000 tahun dia ini, hamba Allah ni, jauhnya daripada api neraka. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, gimana kita amal benda ni, masya-Allah. Bukan susah tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukan susah. Lah ni tuan-tuan, nak kita amal benda ni mudah sungguh. Sungguh. Sebab apa? Kerana walaupun kita umpama tak leh nak bagi sendiri, banyak NGO, banyak NGO, yayasan-yayasan yang boleh agihkan bagi pihak kita. Umpamanya, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang dibuat oleh yayasan kita, Masya Allah, Yayasan Budi Ihsan ini di bulan Ramadan ini, Masya Allah, di sepanjang PKP, di sepanjang Ramadan ini, Masya Allah, dengan aktiviti-aktiviti kebajikan, hantar bantuan-bantuan dekat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan. Di penghujung Ramadan ini kita ada buat program Juadah 1001 Asnaf. Tuan-tuan boleh tengok dalam FB yayasan macam mana, Masya Allah, Tabarakallah, program tu dijalankan bermula daripada 20 hari bulan kemarin dulu, Masya Allah, Tabarakallah. Kita bagi makanan, barang-barang, Masya Allah, Tabarakallah, barang-barang makanan. Kemudian juga ada bagi wang, Masya Allah, Tabarakallah, di mana semua itu, Masya Allah, Tabarakallah, adalah untuk macam mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita ini, mereka, Masya Allah, tidak kelaparan pada hari yang sungguh diraikan oleh kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu hari raya Aidilfitri. Maka, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sentiasa, kalau kita tak boleh bagi sendiri, kita masukkan sumbangan kita, derma kita, Masya Allah, Tabarakallah, dalam akaun yayasan yang sudah ada tersedia dekat link, dekat, Masya Allah, dekat deskripsi juga ada, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah antara jalan kita nak kita dapatkan pahala, nak dapatkan ganjaran yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala 3,000 tahun. 3,000 tahun, Masya Allah, Tabarakallah. Cuba tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, macam mana senangnya kita boleh dapat, Masya Allah, Tabarakallah, keutamaan yang lagu ni, Masya Allah, Tabarakallah. Tak susah mana tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan sikit keikhlasan daripada kita, masukkan dalam akaun, Masya Allah, Tabarakallah, dah ada nombor akaunnya, Masya Allah, Tabarakallah, maka jadilah pahala macam yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati anak manusia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terputus amalan dia. Bila mati kita ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam kubur kita tak boleh warga. Kita tak boleh buat apa. Semayang tak boleh, puasa tak boleh, mengaji tak boleh, semuanya tak boleh. Tapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min salas, ada 3 jalan tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita buat, Masya Allah, dengan pahala kita berterusan sehingga sampai datangnya hari pembalasan. Yang pertama disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekatin jariyah, sedekah yang berterusan pahalanya. Sedekah yang berterusan pahalanya. Kenapa sedekah yang disebut pertama oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun wakaf, ataupun, Masya Allah, Tabarakallah, ini disebut pertama oleh baginda Nabi? Kerana, Masya Allah, ianya yang paling mudah, paling senang. Sikit keikhlasan daripada kita,
keluarkan harta kita untuk projek-projek kebaikan, masya-Allah tabarakallah, sudah jadi tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tak perlu banyak korbanan daripada kita, macam kita berkorban nak menuntut ilmu, mengamalkan ilmu sehingga ilmu tu jadi bermanfaat, atau macam kita berkorban nak didik anak kita jadi anak yang soleh, itu masya-Allah pengorbanannya Allahu Akbar. Dah tak boleh nak diucap tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memberi makan saudaranya itu sehingga, serta memberi minum saudaranya sehingga hilang dahaga, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka sejauh 7 parit. Satu parit, kata baginda Nabi, jarak antara parit itu 500 tahun. Maknanya jauhnya ini hamba daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala tidak kurang daripada 3000 tahun. Jauh sungguh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi Muhammad bin Isa rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab Sunan At-Tirmizi, daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, orang yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia akan agama dan ajar dia takwil tafsir Al-Quran. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man adzana sab'a sinina muhtasiban kutibat lahu bara'atum minan nar. Man adzana sab'a sinina muhtasiba. Sesiapa yang azan, sesiapa yang bang, sab'a sinin, 7 tahun. Dia melaungkan azan, melaungkan bang 7 tahun. Muhtasiban, hal keadaan dia muhtasiban, ikhlas kerana Allah Ta'ala, mengharap pahala dan ganjaran semata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Masya Allah tabarakallah, yang jadi tumpuan dia rida Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana digaji, bukan kerana dapat elaun. Elaun dan gaji itu adalah bisyaratu khair, kabar gembira akan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu balasannya azan. Bukan itu balasannya dia jadi tukang bank. Tapi balasan orang yang jadi muazzin, balasan orang yang bank ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaji, adapun elaun, itu adalah bisyaratu khair, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya ketika hambanya ini masih hidup atas dunia. Dan macam itulah juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita dengan amalan kebaikan apapun yang kita buat tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tak kisahlah apapun benda kebaikan yang kita buat, dengan zikir kita, munajat kita, tasbih kita, kita yang menderma, Masya Allah tabarakallah, kita yang membantu orang-orang yang perlukan pertolongan, Masya Allah tabarakallah, kita juga Masya Allah yang meluluskan hajat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, macam-macam amal kebaikan kita buat, maka sungguh fokus kita, tumpuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh bagi pahala, yang boleh bagi balasan itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Sebab makhluk ni tak ada kuasa tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, nak beri balasan dekat kita. Makhluk pun juga perlu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang boleh beri balasan dan kuasa, Masya Allah, memberi kurniaan pada hamba-hambanya. Kalau kita berharap pada makhluk akan balasan dan ganjaran, sungguh kita akan rugi tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana lagu manapun hebatnya ini makhluk, lagu manapun hebatnya ini hamba,
dia tetap tak akan boleh buat gapo tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada umpamanya kita buat amal kebaikan, kemudian ternyata Masya Allah orang hormat dengan kita, orang muliakan kita, orang bagi kita allowance, orang bagi kita Masya Allah peruntukan dan lain sebagainya, maka ingatlah itu, kita tanam dalam diri kita, ianya dah bisyaratu khair, kabar gembira akan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan oleh Allah taala ketika mana kita masih hidup atas dunia. Yang mana seperti pernah disebut oleh Allah yarham Buya Hamka dalam satu ceramah beliau, perumpamaan ikhlas itu seumpama kita menanam padi. Bila kita tanam padi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, nak tak nak, mahu tak mahu, rumput pasti dan pasti akan tumbuh. Padi itu adalah keikhlasan dalam amalan kita. Nak tak nak, mahu tak mahu, rumput mesti akan tumbuh. Rumput itu adalah dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi setiap amal perbuatan baik yang kita buat. Maka kata Al-Fadil, Allah yarham Buya Hamka, sebaliknya kalau kita menanam rumput, kita buat amal kebaikan, tapi yang kita harapkan pahala dan ganjaran daripada makhluk, yang kita harapkan Masya Allah adalah balasan yang daripada makhluk, maka kata Al-Fadil, Allah yarham Buya Hamka, padi sungguh tak akan pernah tumbuh. Bila kita tanam rumput, padi tak akan pernah tumbuh. Rumput sahaja yang akan tumbuh. Nanti pada hari kiamat, kata baginda Nabi SAW, mereka yang tidak ikhlas ini, yang harapkan pahala dan ganjaran balasan daripada makhluk di setiap amal kebaikan yang dibuat, akan diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta pahala, minta balasan daripada sesiapa sahaja yang dia niatkan pada ketika mana dia buat amalan. Dia buat amalan kerana takut dengan bos, maka Allah taala nanti arahkan dia untuk Masya Allah minta pahala dan balasannya daripada bos. Dia buat amalan kerana nak dikata dia ini dermawan, Masya Allah tabarakallah, maka Allah akan dia untuk mari jumpa siapa yang mana Masya Allah menjadi matlamat dia, yang siapa Masya Allah tabarakallah yang jadi matlamat dia dalam dia buat amalan tadi Masya Allah. Maka kata Al-Fadil, Allah yarham Buya Hamka, jagalah padi kamu, jangan sampai rumput tumbuh lebih daripada padi. Sebab kalau rumput tumbuh, dunia tumbuh dalam hati kita. Ketika mana kita buat amal kebaikan, ternyata ada dunia yang mengikuti, Masya Allah, ada bisyaratu khair, jaga hati. Jangan sampai dalam hati kita ini ternyata dunia kemudian lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumput kena potong sokmo-sokmo. Jangan biarkan dia tumbuh lebih daripada padi yang kita tanam. Sebab kalau dunia, kalau padi ni Masya Allah, maaf, kalau rumput ni tinggi, lebih, tumbuh lebih daripada padi, nanti lama-lama padinya itu akan mati tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi SAW, man azana sab'a sinin, sesiapa yang azan, yang bang 7 tahun, muhtasiban, hal keadaan dia mengharap pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kutibat lahu bara'atum minan nar, akan dituliskan kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir menerangkan, bapa ni kalau bang 7 tahun boleh kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala,
Kerana kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, Masya Allah, dalam ucapan bang yang dia sebut itu, Masya Allah, yang dia laung itu ada ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mana dia sentiasa ucap dua ucapan ini, Masya Allah, tabarakallah, maka sungguh ianya sekali sahaja diucap, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, boleh membawa seseorang daripada lembah kesyirikan menuju lembah keimanan, daripada kegelapan menuju terang, daripada neraka menuju surga. Maka macam mana agaknya kalau dia ini istiqamah 7 tahun melaungkan ini ucapan, bukan dia ucap untuk dirinya sendiri, tapi juga dia ucapkan ucapan ini, dia ucap ucapan ini memanggil hamba-hamba Allah yang lain. Maka patut dan wajar seorang hamba yang istiqamah, seorang hamba yang istiqamah melaungkan bang ini 7 tahun kemudian mendapat kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Ahkamil Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Ketika mana beliau, Masya Allah, menafsir ayat yang ke-114 daripada surat An-Nisa. Ayatnya berbunyi, Masya Allah, La khaira fi kasirin min najwakum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kasirin min najwahum. Tak ada kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, pada banyak, Masya Allah, tabarakallah, banyak bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan mereka yang diucap, Masya Allah, secara berahsia. Najwa itu adalah ucapan yang diucap secara berahsia. Mungkin kita berdua-duaan dengan orang yang kita ajak untuk berbual. Itu namanya najwa. Dalam satu ayat, ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum illa man amara bisadaqah. Najwa ni perhimpunan, tapi bukan perhimpunan orang ramai, perhimpunan mungkin berdua, mungkin bertiga, macam itulah, lebih kurang tu sebut dengan najwa. Illa man amara bisadaqah. Jadi tak ada kebaikan dalam ucapan-ucapan yang berahsia ni melainkan man amara bisadaqah, orang yang menyuruh untuk bersedekah, yang orang yang mengarah untuk bersedekah, itu ada kebaikan. Au ma'ruf, ataupun menyuruh mengarah untuk buat baik. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan antara orang ramai. Jadi ini ada dua kumpulan, Masya Allah, mereka tengah bertelagah, mereka tengah bergaduh. Jadi supaya tak terjadi peperangan, supaya pergaduhan ni tak semakin, Masya Allah, menghebat, maka hamba Allah Subhanahu wa taala ini datang secara berahsia. Dia jumpa satu kumpulan, menyatakan, Masya Allah, perkara-perkara yang baik. Menyatakan perkara-perkara yang baik, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian bila tengok mereka ni dah tak marah, bila tengok mereka ni dah akur, Masya Allah, dia pergi kumpulan yang lagi satu. Dia pun juga menyatakan perkara-perkara yang baik pada kumpulan yang kedua ni, Masya Allah, tabarakallah, sehingga bila kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua, semua mereka fikir akan kebaikan sahaja. Fikir kebaikan kumpulan pertama, fikir kebaikan kumpulan yang kedua, kumpulan kedua pula fikir dengan kebaikan kumpulan yang pertama, sehingga pada ketika itu kemarahan pun reda, kemarahan pun hilang, mereka boleh berdamai. Masya Allah. Nah, orang yang mengislah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah,
Sesiapa yang memperbuat demikian itu kerana mengharap pahala dan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, siapa yang suruh orang untuk bersedekah, siapa yang suruh orang untuk berbuat baik, siapa yang mendamaikan antara dua kumpulan dua orang yang berselisih, dua orang yang bergaduh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang buat lagu ni kata Allah Subhanahu wa taala ibtigha'a mardatillah, dia harap pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia harap keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana dia ada kepentingan tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang dia nak dapat daripada ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi semata kerana dia rasa ni tanggungjawabnya sebagai seorang umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawabnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dia harap macam mana kita boleh belaka ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami akan beri dia ajran 'azima, pahala yang besar. Pahala yang besar lagu mana tuan-tuan? Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, seorang imam masya-Allah tabaraka, imam mujtahid. Beliau pun juga ada mazhab tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mazhab Ahlus Sunnah kita ni, lah ni kita kenal 4 mazhab tuan-tuan. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Kita lah ni kenal 4 mazhab. Hakikatnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, banyak mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Antaranya seperti mazhab Imam Lais ibnu Sa'ad yang ada di Mesir, masya-Allah tabarakallah. Mazhab Imam, masya-Allah tabarakallah, Imam Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i, yang beliau ini masya-Allah duduk dekat negeri Syam pada ketika itu tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, boleh kata tiap bandar, tiap negeri Islam ni ada imam mazhab. Kalau negeri Hijaz itu ada Imam Malik. Masya-Allah, negeri Hijaz yakni Madinah, lebih khasnya Madinah, itu ada Imam Malik. Dekat Mekah ada Sufyan ibnu Uyainah. Dekat Iraq ada Imam Abu Hanifah. Dekat Mesir ada Imam Lais ibnu Sa'ad. Maka dekat negeri Syam, imam mazhabnya pada ketika itu adalah Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Maka Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, masya-Allah tabarakallah, penafsiran maksud daripada fasawfa nu'tihi ajran 'azima ni lagu mana? Kata Sayyidina Al-Imam Al-Auza'i, wa man aslaha bainan nas kataballahu lahu bara'atan minan nar. Sesiapa yang mengislah antara orang-orang yang bertelagah ni, orang-orang yang bergaduh ni, dia islah mereka, masya-Allah, kataballahu bara'atan minan nar, Allah akan tuliskan kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini adalah ucapan Imam Al-Auza'i, tapi ucapan lagu ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah satu ucapan yang boleh diucap saja-saja. Sebab ini berhubung kait dengan perkara yang gaib. Berhubung kait dengan perkara yang gaib, yang tak ada seorang pun tahu, melainkan puncaknya adalah daripada wahyu Allah Ta'ala ataupun daripada kenyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin ketika mana Al-Imam Al-Auza'i menyatakan sesiapa yang mengislah antara mereka yang bertelagah, mereka yang bergaduh ni akan selamat, dituliskan kebebasan daripada Allah Subhanahu, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu beliau, masya-Allah, ada punya satu hadis yang diriwayatkan daripada guru beliau, sehingga sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda yang disebut ni tuan-tuan, bukan benda yang boleh didapat daripada ijtihad, bukan benda yang boleh didapat daripada pemikiran kita.
Ini benda yang mesti, tak boleh tidak, mesti berpunca daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada kenyataan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud dalam kitab Sunan beliau, masya-Allah, daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Nabi bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu'a wa 'ada akhahul muslima muhtasiban bu'ida min jahannama masirata sab'ina kharifan." Man tawaddaa, sesiapa yang berwudu, ambil air semaya, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperelokkan dia punya wudu, dia perelokkan dia punya wudu. Masya Allah, tabarakallah. Lagu mana kita memperelokkan wudu, tuan-tuan? Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i, orang dekat kita, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu boleh memperelokkan wudunya ketika mana dalam hatinya itu ada perasaan takwa, dan juga ketika mana dia faham akan kaifiat, akan atur cara kita dalam berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menerangkan, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba, kata beliau, akan boleh dia itu memperelokkan dia punya wudu kalau sekiranya dalam hati ada perasaan takwa. Yang pertama dan yang kedua, dia faham lagu mana cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, lagu mana cara dia berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperelokkan wudu itu, Masya Allah tabarakallah, disebut oleh Syekh Ali Jum'ah dalam satu kenyataan beliau, dalam satu tulisan beliau, itu bermula daripada kita, Masya Allah tabarakallah, menjaga fardu-fardu wudu, menjaga rukun-rukun wudu, menjaga sunat-sunat wudu, kita jaga, tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan wudu kita mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kita membasuh tangan, tuan-tuan. Daripada kita membasuh dua tapak tangan, ni sunnah yang pertama kita, ketika kita ucapkan bismillah bersamaan dengan kita membasuh dua tapak tangan. Kemudian juga kita berkumur-kumur, kita beristinsyak, kita membasuh muka, kemudian membasuh tangan sehingga siku, tangan kanan dan tangan kiri, menyapu kepala, kemudian membasuh telinga, dan juga terakhir membasuh kaki, dan ditutup dengan doa Allahumma ja'al Allah. Kemudian ditutup dengan doa, Masya Allah, yang kita berdoa pada ketika itu, Allahumma ja'alni minat tayyibin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Masya Allah. Dan kita sembahyang sunat wudu selepas itu. Maka kita jaga, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan rukun-rukun wudunya macam mana, memang betul-betul menepati apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka kita ni daripada mana sampai ke mana kita basuh, tangan kita juga daripada mana sampai ke mana kita basuh, kepala kita lagu mana, masuk kaki kita lagu mana, rukun-rukunnya kita jaga. Sunat-sunatnya pun juga, Masya Allah tabarakallah. Kalau wudu itu rukunnya sekali, maka sunnahnya 3 kali, maka basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, dan seterusnya. Kemudian juga kita ada isbag, kita sempurnakan wudu tadi, Masya Allah, walaupun yang wajibnya, tuan-tuan, basuh tangan tu sehingga sampai siku saja, kita lebihkan daripada siku sehingga sampai ke bahu. Macam di kepala, Masya Allah, ketika kita sapu kepala, yang wajib, tuan-tuan,
Imam Asy-Syafi'i hanya sebahagian kecil daripada kepala pun dah memadai. Tapi Masya Allah kita sempurnakan wuduk kita sehingga Masya Allah kita basuh seluruh kepala kita, kita sapu seluruh kepala kita pada ketika itu. Ketika mana kita membasuh kaki tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, lagu mana kaki yang kita basuh ni Masya Allah bukan setakat sampai ke buku lali. Bukan setakat sampai ke buku lali, bukan setakat sampai ke mata kaki. Tapi kita lebihkan juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kerana itu kata baginda Nabi semuanya nanti akan menjadi penanda cahaya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman arada ayyutila ghurratahu wa tahjilah falyutil, kata Nabi. Siapa yang nak banyak cahayanya maka masya-Allah tabarakallah buatlah apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melebihkan daripada had yang wajib. Lebihkan masya-Allah tabarakallah, maka akan lebih banyak juga cahaya yang akan menerangi kita nanti ketika kita berada dekat padang mahsyar. Menjadi penanda kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kata Syekh Ali Jum'ah. Yang kedua kata Syekh Ali Jum'ah, macam mana kita jaga wuduk ni tiap-tiap kali kita nak semaya. Tiap-tiap kali kita nak semaya, kita ambil wuduk. Walaupun kita tak batal tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tak batal. Kita ambil wuduk dah masa ambil air semaya dah masa kita sembahyang subuh. Lepas tu nak sembahyang zuhur, walaupun kita tak batal lagi masa kita nak sembahyang zuhur tu tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ambil pula wudu pada ketika itu. Ambil pula air semayang pada ketika itu. Sebab apa? Sebab wudu ni adalah dia umpama cahaya. Wudu ni umpama cahaya, semakin banyak kita berwudu pada ketika itu, semakin banyak juga cahaya yang ditambahkan pada diri kita. Masya Allah tabarakallah. Tiap-tiap kali nak semaya, ambil air wudu. Tu walaupun wudu kita tak batal. Walaupun wudu kita yang sebelumnya tidak batal. Dan yang ketiga kata Syekh Ali Jum'ah, ketika kita ambil wudu kita kena ingat. Kita kena ingat akan hikmah wudu ni lagu mana. Wudu yang bermakna cerah. Wudu yang bermakna bersih. Ketika kita basuh tangan kita, bukan sahaja tangan kita ni bersih daripada kotoran tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja tangan kita bersih daripada debu. Tapi lagu mana ketika kita basuh tangan kita ni, masya-Allah tabarakallah, dosa-dosa yang ada dekat tapak tangan kita ni berguguran. Ketika juga macam tu juga ketika kita berkumur-kumur tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja membersih mulut kita. Tapi kita ingat tuan-tuan macam mana dosa-dosa yang dibuat oleh mulut kita ni masya-Allah, dengan mengopaknya, memakinya, fitnahnya masya-Allah, macam-macam kita buat dosa dengan mulut kita ni tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita berkumur tu masya-Allah tabarakallah, maka dosa-dosa tu pun juga akan berguguran. Itu juga ketika kita masuk air dalam hidung. Macam-macam kita buat dosa dengan hidung kita. Masya Allah tabarakallah. Maka bila kita masuk air dalam hidung, bukan sahaja untuk kesihatan kita, untuk kebersihan hidung kita, tapi lagu mana dosa-dosa yang dibuat hidung kita ketika itu berguguran. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita ambil wudu, ingat, bukan semata kita membersih tubuh badan kita, tapi kita membersih diri kita daripada dosa. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, perumpamaan orang yang duduk di tepi sungai, kemudian dia mandi 5 kali sehari. Fahal yabqa min daranihi syai', maka adakah dosa, adakah baki lagi kekotorannya pada ketika itu kalau dah mandi 5 kali sehari tuan-tuan.
puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah antara hikmah wudu yang kita kena ingat ketika kita berwudu. Maka bila kita buat benda ni tuan-tuan, kita jaga rukun wudu, kita jaga sunnah-sunnah wudu, kemudian kita Masya Allah tabaraka, tiap-tiap kali nak semaya kita ambil air semaya, tiap-tiap kali kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, apa semua ni kita kena ingat akan hakikat wudu ni membersihkan bukan sahaja zahir kita, tapi lagu mana dia juga membersih dosa-dosa kita. Ingat ini, insya-Allah kita akan termasuk di antara orang yang disebut oleh baginda Nabi fa ahsanal wudu'a, memperelokkan wudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, sesiapa yang ambil air semaya kemudian dia ahsanal wudu, memperelokkan wudu, wa ada akhahul muslim, dan dia menziarahi saudaranya orang Islam yang sakit. Jadi ada dua benda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wudu, yang kedua ziarah. Dua benda yang disebut oleh baginda Nabi ini mewakili dua sisi ibadah yang kita buat, Masya Allah, semasa kita hidup atas dunia, tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia memperelokkan wudunya, ini adalah bentuk hablum minallah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana selalunya orang yang berwudu itu, Masya Allah, dia akan semaya, dia akan baca Quran, dia akan buat aktiviti-aktiviti yang berhubung kait dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man tawadda'a fa ahsanal wudu ni mewakili aktiviti-aktiviti ibadah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ada akhahul muslim, dan menziarahi saudaranya orang Islam yang mana ketika itu dia sakit, dia ziarahi. Ini mewakili ibadah kita yang kedua, yaitu hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila hubungan Allah berjalan dengan baik, hubungan dengan manusia pun juga baik, Masya Allah tabarakallah, maka di sinilah ada kesempurnaan. Ketika mana hablum minallah dijaga, hablum minan nas dijaga, maka akan datanglah itu yang namanya keselamatan. Sebab orang yang semata-mata jaga hablum minallah sahaja, dia tak jaga hablum minan nas. Dia menipu, dia mencarut, dia memaki, dia ambil harta orang, Masya Allah tabarakallah, dia zalim dekat orang. Hari kiamat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi orang yang muflis. Kita ingat tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, satu hadis disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dekat para sahabat, atadruna manil muflis? Mu tahu tak orang yang muflis tu lagu mana? Orang muflis tu lagu mana? Tahu tak? Tahu ke tidak orang yang muflis itu macam mana? Maka sahabat ketika itu menjawab, al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirhama wa la mata'. Orang muflis tu baginda, orang yang dia tak ada duit, tak ada harta, dia bankrupt. Masya Allah, umpama dia meniaga, bukan dapat untung, bukan dapat pulangan, tapi justru modalnya termakan. Itulah orang yang muflis. Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu, orang yang muflis tu kata baginda Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia mari hari kiamat, dia bawa pahala semaya. Wasiyamin, dia bawa pahala puasa. Dia bawa banyak pahala amal kebaikan pada ketika itu. Banyak sungguh. Semayangnya, puasanya, mengajinya, macam-macam amal kebaikan dia bawa. Tapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa daraba hadha, wa akhadha mala hadha. Masa yang sama, ketika dia hidup atas dunia, dia zalim dekat orang lain. Dia maki orang lain.
dia ambil, dia rampas harta orang lain, hubungannya jahat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang terzalimi ni, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mari menuntut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah, walaupun dia masya-Allah dengan amal-amal kebaikan dia, salatnya, puasanya, mengajinya baik hubungannya dengan Engkau ya Allah, tapi dia, Allahu Akbar, dia ni ya Allah banyak buat jahat dekat kami. Dia tipu kami, dia maki kami, dia curi harta kami, macam-macam kejahatan yang dia buat. Semasa kami hidup di dunia ya Allah, kami tak boleh nak menuntut. Dia hebat. Dia masya-Allah dengan masya-Allah tabarakallah, dengan kuasa dia, sehingga dia masya-Allah punya segala-gala. Kami tak boleh nak menuntut daripada dia. Maka hari ini ya Allah, anta ahkamul hakimin. Engkau hakim yang paling adil. Tak ada seorang pun yang terzalimi di dekat mahkamah-Mu ya Allah. Maka kami menuntut ya Allah, kami memohon ya Allah, macam mana Engkau balaskan kezaliman dia semasa hidup di dunia. Maka ketika itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hebat lagu mana, kuasa lagu mana, kaya lagu mana, dah tak ada makna. Dah tak ada makna. Ketika itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak apa hambaku, mu ambillah amal kebaikan dia untuk bayaran kezaliman yang pernah dia buat. Maka diambil tuan-tuan, salatnya, puasanya, zakatnya, Masya Allah, macam-macam amalan dia diambil oleh mereka-mereka yang terzalimi. Dah lagu ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT, ambil, lama-lama habis. Maka ketika itu mereka datang pula mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, dah habis dah ya Allah. Lagu mana ya Allah? Maka Allah Ta'ala berfirman, tak apa, bebankan kejahatan kamu dekat dia. Jatuh tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tertimpa tangga pula pada ketika itu. Bayang tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita nak selamat, masuk syurga dengan selamat, tak ada gangguan, tak ada gapo, jaga dua benda ni, kata Nabi. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang ramai, hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Jaga benda ni. Maka bila benda ni dijaga, insya-Allah, janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk syurga dengan selamat. Hadis yang lain Nabi kita sebut juga mewakili hablum, absyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Absyus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan salam di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salam bukan semata dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi macam mana kita masya-Allah sebagai salam kedamaian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Macam mana dengan kita ini, masya-Allah, orang lain selamat daripada gangguan tangan kita, selamat daripada gangguan mulut kita, selamat daripada gangguan kaki kita, selamat daripada gangguan kita, itulah salam. Masya-Allah tabarakallah. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang sebenar adalah seseorang yang mana masya-Allah orang lain selamat daripada gangguan lisan dia, selamat daripada gangguan tangan dia, selamat daripada gangguan dia, masya-Allah. Itulah orang muslim, kata baginda Nabi. Maka yang pertama kata Nabi, absyus salam, sebarkan salam. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am, bagi makanan. Bagi makanan, masya-Allah, dekat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disebut tadi pertama, masya-Allah, man at'ama
man at'ama khubzan hatta yushbi'ahu wa man saqahu ma'an hatta yaghwiyahu, kata Nabi. Bagi makan, Masya Allah, tabarakallah, pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini dua benda, hablum minan nas. Dan yang ketiga kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang waktu malam ketika mana orang lain tidur belaka, sembahyang tahajud. Ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila jaga benda-benda ni, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas dan hablum minallah tadi, apa kata Nabi? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Mu akan masuk syurga dengan selamat. Selamat lagu mana? Selamat daripada gangguan hamba-hamba Allah yang datang menuntut pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita duduk dekat mahkamah Allah Taala. Selamat. Selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala bila kita melintah atas siratal mustaqim. Dan selamat juga, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk dalam syurga, duduk dekat tempat yang paling tinggi sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali dengan orang-orang yang saleh yang mendahului kita. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, sesiapa yang berwudu, ambil air semayang, kemudian dia memperelokkan dia punya air semayang, wa ada akhahul muslim, dia ziarah saudaranya yang muslim, yang mana mereka ini Masya Allah dalam kesusahan, yang mana mereka ini tengah sakit, Masya Allah, muhtasiban hal keadaan dia mengharap pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata baginda Nabi? Bu'ida min jahannam masirata sab'ina kharifah, dia akan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun. 70 tahun, tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, entah berapa ribu km ni jauhnya, jarak perjalanan 70 tahun tidak berhenti. Itulah seorang hamba Allah dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang last, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, masa kita pun dah nak habis. Riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada. La yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada. Tidak akan berhimpun dalam neraka orang kafir dan orang Islam yang membunuhnya. Ini cerita ketika mana kita dalam peperangan. Kita dalam peperangan, berjihad, kita melawan musuh kita, orang-orang kafir. Maka kata Nabi, orang Islam yang berjaya membunuh orang kafir itu tak akan masuk neraka. Tak akan terhimpun dua orang ni dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kafir dia mati pasti dia akan masuk neraka. Sementara orang Islam ini, kerana kata Nabi tak akan terhimpun dalam neraka, maknanya apa? Kalau dia tak masuk neraka, maknanya dia masuk surga lah pada ketika itu. Ini maksud daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada. Tak akan berhimpun dalam neraka orang kafir dan orang Islam yang membunuhnya. Beza halnya kalau dua-duanya Islam, tuan-tuan. Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, itu akan terhimpun dua-duanya dalam neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Bila jumpa dua orang ni, Masya Allah, dua-duanya orang Islam, jumpa dengan pedang, bergaduh, berkelahi, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, sehingga ada yang terbunuh pada ketika itu. Sehingga salah satu daripada keduanya terbunuh. Maka kata baginda Nabi, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka sekali. Maka sahabat pun tanya,
Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maktul. Ni patut dan wajar kalau dia masuk neraka, dia membunuh ni. Lagu mana yang terbunuh pun juga masuk neraka? Maka Nabi kita bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kerana dia pun juga nak bunuh itu saudaranya itu, Masya Allah. Cuma kerana dia kurang beruntung, kurang berjaya pada ketika itu, dia yang terbunuh. Hakikatnya dia nak bunuh saudaranya. Saudaranya masuk dalam neraka, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang terbunuh kerana mempertahankan harta, kerana mempertahankan marwah, kerana mempertahankan keluarga dan lain sebagainya, itu tak masuklah dalam hadis idza taqal muslimani bisayfihima, itu tak masuk dalam hadis. Justru orang yang mati kerana mempertahankan marwah, mempertahankan keluarga, mempertahankan harta, ketika mana ada orang yang nak merampas, orang yang mati syahid. Hadis yang terakhir tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi min kharai muslimin abada. La yajtami'u ghubarun fi sabilillah. Tak akan berhimpun debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dukhanu jahannam, dan asap api neraka, fi min kharai muslimin abadan, dalam lubang hidung orang Islam selama-lamanya. Maksudnya apa tuan-tuan? Puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, artinya seseorang Islam yang berjuang dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam amal ketaatan, Masya Allah tabarakallah, dia ini sungguh tak akan mencium akan asap neraka jahanam. Jangan kata nak masuk neraka jahanam, mencium asap neraka jahanam pun tidak. Masya Allah tabarakallah, artinya sungguh dia ini juga terlepas, dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia itu, Masya Allah tabarakallah, kata Nabi, tidak akan terhimpun, Masya Allah, api neraka jahanam, asap neraka jahanam dekat seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana dia itu berjuang, berbuat amal kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Ini juga ada hadis yang seumpamanya dalam pertemuan yang sebelumnya, magbarat qadamun fi sabilillah. Tuh hadis yang sebelumnya. Jadi Masya Allah tabarakallah, jangan kata nak masuk neraka tuan-tuan, cium asap api neraka pun tidak. Masya Allah tabarakallah. Siapa? Orang yang sentiasa berjuang dalam ketaatan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menutup daripada kuliah duha kita pada hari ini, masya-Allah, dan ini adalah perjumpaan yang terakhir. Alhamdulillah kitabnya dah khatam, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah untuk mengamal apa-apa yang dah pernah kita baca ni, Masya Allah tabarakallah, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ucapan selamat hari raya Aidil Fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum ilallahi aqrab. Kullu am wa antum ilallahi aqrab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada tiap-tiap tahun semakin hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat hadiah
yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih pada pihak penganjur, pihak penaja Yayasan Budi Ihsan, dan wabil akhas dan lebih khusus lagi kepada pengurusi serta pengasas Yayasan Budi Ihsan ini, yaitu Datuk Rusli bin Atan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dengan asbab antum ini masya-Allah tabarakallah, kuliah-kuliah di sepanjang Ramadan, di sepanjang PKP, bahkan sebelum Ramadan lagi, masya-Allah boleh berjalan dengan jayanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniai kebaikan pada datuk dan juga pada pihak pengurusan dengan pahala yang berlimpah, ganjaran yang berlimpah, sehinggalah sampai hari pembalasan insya-Allah dengan keselamatan dan kesejahteraan yang sentiasa Allah Ta'ala curah pada datuk dan juga pada pihak pengurusan. Insya-Allah juga ucapan terima kasih pada penyumbang-penyumbang yang sudah masya-Allah menyumbang, menderma sebahagian hartanya untuk kepentingan program-program, aktiviti-aktiviti kebajikan yang dijalankan oleh pihak Yayasan Budi Ihsan ini, masya-Allah, di sepanjang PKP dan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya itu masya-Allah diberi ganjaran yang sebaiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sungguh tak ada sesiapa yang boleh membalas jasa baik dan amal kebaikan yang dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh membalas segala jasa baik, amal kebaikan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sekalian. Maka mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keselamatan, hinggalah nanti sampai hari pembalasan, kita duduk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi, Siddiq, syuhada dan orang soleh yang mendahului kita. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, teruskan kita like, follow laman FB Yayasan Budi Ihsan ini, walaupun nanti dah habis bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, juga teruskan kita menyumbang untuk Yayasan Budi Ihsan ini, sehingga kebaikan ini, projek-projek kebaikan ini akan berterusan sehingga sampai masa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sungguh tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tanda orang-orang yang mendapat masya-Allah pangkat takwa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berpuasa, itu bila mana kita boleh istiqamah. Seperti mana kita masya-Allah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya, dengan tarawihnya, dengan mengajinya di bulan Ramadan. Maka bila kita istiqamah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, walaupun selepas Ramadan sekalipun, tetap kita kekalkan amalan-amalan Ramadan kita, itu dah antara tanda yang Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah pada bulan Ramadan ini adalah juga Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah pada selain bulan Ramadan. Walaupun Ramadan pergi meninggalkan kita, Allah Subhanahu wa taala sentiasa ada bersama dengan kita dan tak akan pernah tinggal akan kita. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup setakat sampai di situ sahaja. Apa yang salah, apa yang silap, apa yang taksir, semuanya ketaksiran kesilapan diri amba, mohonlah dimaaf. Apa yang betul dan benar, semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.